Bila nak raya ni kan memang banyak perkara yang perlu dipikirkan untuk persiapan hari raya. Antaranya kuih-muih seperti yang kita kongsikan. Anda boleh ataupun selalunya antara kuih raya mendapat pilihan adalah bahulu lah. Tapi selain daripada kuih-kuih, antara persiapan lain yang perlu kita siapkan ataupun sediakan menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri adalah bagaimana untuk kita berketerampilan cantik, kemas dan sebagainya, juga sesuai untuk anda. Jadi hari ini kita nak memberikan fokus lebih kepada pilihan warna. Apakah warna sesuai untuk anda kelihatan lebih berkeyakinan, lebih berketerampilan? Hari ini kita bersama dengan seorang tetamu di studio untuk berkongsi apakah tip-tip yang boleh dikongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu Afiqah Muhammad Haida Fitri, perunding imej dan juga warna yang bertauliah. Maksudnya ni bukan perunding imej yang kita bawa dari TikTok ya. Ini memang yang bertauliah yang berkelayakan untuk berkongsi berkaitan topik kita hari ini, pemilihan warna di Hari Raya Aidilfitri. Fika, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, saya sebut TikTok tadi kan kenapa? Sebab saya rasa trend untuk pemilihan colour ni dia bermula di TikTok yang dibawa daripada Korea Selatan, di mana ramai sebenarnya influencer, pempengaruh media sosial yang pergi ke South Korea, Korea Selatan ni untuk mendapatkan perkhidmatan ini, untuk melihat warna apakah yang sesuai dengan mereka. Tapi sekarang tak payah terbang jauh, kat Malaysia pun ada sebenarnya. Jadi Fika, kau boleh kongsikan sikit sebanyak, kita mulakan latar belakang dululah. Bagaimana sebenarnya warna ini boleh mempengaruhi rupa paras seseorang itu? Okey, so untuk warna ni actually kita ada beberapa warna lah, yang mana basic about colour ni kita kena tahu dia warna warm ataupun warna cool. Okey, so kita mesti kena tahu kita ni ke arah warm atau cool. Jadi usually kita akan nampak kita punya skin tone luaran lah, yang mana dia boleh sunburn, dia boleh merah, tapi undertone kita memang tak boleh nampak. Jadi yang boleh react dengan dia adalah warna lah. So bila kita nak tahu warna yang sesuai dengan kita, mesti kena tahu kita punya undertone, warm ataupun cool. So kita mesti kena tengoklah, test you buat color analysis, ataupun ada beberapa cara yang mungkin kita boleh kongsikan kejap lagi untuk tahu secara basic you adalah warm ataupun cool. Itulah yang asasnya, permulaannya untuk kita mengenal pasti apakah warna sesuai untuk kita. Betul. Kan? Okey, memang pembahagiannya ada dua, warm dengan cool. Bagaimana untuk kita mengenal pasti undertone kita berada dalam kategori yang mana satu? Okey, so dia ada beberapa cara lah, yang mana sekarang ni kita, sebagaimana kita tahu, warna ni dia tengah viral kan? Tapi sebenarnya dia dah hari dari dulu lagi, dah lama dah. Cumanya sekarang ni mungkin sebab kuasa social media kan? So macam mana kita nak tahu kita ke arah warm ataupun cool, ada beberapa cara, yang mana yang biasa famous kita dengar, tengok you punya veins, maksudnya you punya urat. Tapi itu tak accurate sangat lah. Yang kedua adalah mungkinlah you boleh nampak, buat masa sekarang ni you boleh test, tengok kalau you pergi bawah matahari, pantai ke kan, you akan lebih gelap ataupun merah. Okey. So kalau gelap tu warm. So kalau gelap you might be warm lah. Merah cool. Kemungkinan lah. Jadi untuk lebih accurate kita kena buat draping session, which is test setiap satu warna yang ada. So kita pun usually lah, yang warm undertone dia lebih sesuai dengan warna-warna yang warm juga. Contoh warna-warna warm adalah warna any colours yang ditambah dengan kuning atau merah. Contohnya purple yang ditambah dengan kuning, dia jadi terang sikit kan. So itu adalah warna-warna warm. Jadi warna-warna sejuk adalah warna-warna yang ditambah dengan warna-warna biru, putih atau hitam. So itu adalah warna-warna sejuk. So kalau yang warm undertone ataupun cool undertone, mereka lebih sesuai dengan suhu warna yang sama dengan mereka. Jadi untuk tahu warna kita, actually ada banyak step. Yang tahu temperature ni satu step je. So yang step kedua adalah kita nak tengok value yang lebih sesuai dengan warna gelap atau warna terang, and then your intensity. So that's why kita memang kena ambil sertifikat lah. Untuk tu kita just cannot simply letak something, lepas tu okey ni sesuai, ni tak. Macam tu. So baru kita dapat colour palette kita. Tapi adakah tekstur kain itu akan memainkan peranan terhadap reflection of the colour kepada kulit kita dan sebagainya? Okey, so kalau material ni dia lebih kepada nampak kita lebih besar atau kecil, dan lebih formal atau tidak formal, kalau nak dikatakan tentang material lah. Tapi kalau warna tu basically dia adalah campuran warna sahaja. So kalau material, contoh warna cool, material satin, jadi kita akan lebih fokus pada kepala dan kita akan nampak lebih besar. Faham.
Oh, okey. Maksudnya tekstur itu dah akan menambahkan lebih kepada penampilannya lah. Yes. Tapi colour tu masih lagi maintain ikut undertone. Okey, baik. Di hadapan kita ni ada contoh kain yang dibawa lah kan. Kalau Fika boleh kongsikan ini tone macam mana ni? Warm ke cool? Kalau tanya saya nampak warna je lah. Saya bukan pakar dalam bidang ni kan. Kalau Fika boleh kongsikan sikit, ialah jenis-jenis kain yang dibawa hari ni. Ini sesuai kepada mana? Kenapa ada macam silver, ada gold ni? Macam mana pula kategori ni? Okey. So, untuk usually lah dalam session, kita akan test cari you punya temperature, which is suhu kulit. Bukan suhu badan, suhu kulit. Okay. So, kita akan test dengan silver or gold. Okay, so, yang first stepnya akan test silver atau silver and gold. Okay. Lepas tu, kita ada few step lagi untuk test dengan satu wakil daripada warna sejuk, satu wakil daripada warna panas. Jadi, kita akan tengok dia punya result yang mana lebih cantik. So, bila kita pakai warna, kita nak warna tu buat skin kita lebih glowing, lebih even skin tone, lebih naik seri. You boleh tunjuk contoh kami, you can do it. You boleh buat kat diri you sendiri ke macam dia memang kena test dekat muka ke? Because kita tengok video kat TikTok orang semua kain dia letak dekat dada kan. Memang kena test dekat muka atau sebenarnya dekat bahagian kulit lain pun boleh. Okey, sebenarnya kita memang diajar oleh akademi lah, yang mana saya punya sertifikat daripada Canada UK. So kita diajar untuk buat pada naked face. Sebab kalau kita make up takut dia tak accurate. Dia dah alter the colour of the skin. So foundation pun sebenarnya kena ikut warna undertone. Cool, warm. So that's why sometimes ada orang yang, sebab kita nak raya ni kan, so ada orang yang dia pakai foundation nampak kelabu. So mungkin tak suits well dengan dia punya undertone. Jadi itu sangat penting lah, kita kalau boleh dalam gambar kita tak nak nampak kelabu, tak nak nampak greyish. So penting juga, makeup pun sangat penting lah. Yelah, takkanlah kita nak try beli satu-satu makeup tu kan. Kalau ada 5 colour, takkan nak beli 5 colour. Dah berapa mubazir tak boleh pakai kan. Jadi better buat colour analysis dulu. You spend on here and then that's it. Your entire life the colour tu dia takkan berubah kan. Like, maksudnya kalau kita buat sekali colour analysis tu, bila kita dah tahu, bila kita dah tahu you punya undertone, dan then you punya palette, you punya season, you punya contrast, you punya value, you kecuali you ada dripping whitening ke apa kan, tapi undertone memang tak akan berubah lah. Jadi you buat ni sekali saja seumur hidup, sebab you akan jimat banyak sangat duit daripada second guessing ini adalah colour you ataupun tidak. Lagi-lagi wanita. Faham. Memang suka beli warna yang lawa, nampak lawa. Tapi bila tak pakai tak sesuai kan? Faham. Itu yang jadinya macam kita tengok macam cantiknya artis tu pakai, cantiknya pelakon tu pakai. Betul. Pasalnya colour tu kena dengan undertone dia. Maksudnya kita betul. Termasuk faktor lain lah kan, saiz badan dan sebagainya. Betul. Itu saiz badan tu kita topik untuk image. Maksudnya saya ada buat jugalah seluar yang sesuai dengan you, baju yang sesuai dan sebagainya. Okey. Bagus Fika, ni kita ada perkhidmatan macam ni di Malaysia kan. Okey, kita dah tahu kita punya undertone tu satu hal kan. Kadang-kadang ada yang trend sekarang ni dia mix and match colours kan. Especially untuk wanita yang bertudung kan. Kadang baju kurung dia lain, tudung dia warna lain kan. Macam mana pemilihan colour macam tu? Okey. So tips untuk hari raya nanti in case kalau sesiapa yang ada baju yang printed. Okey, dan ada warna di baju dia tu. So tips dia, kalau you nak cari warna tudung, you ambil warna baju yang paling sikit dekat baju you, jadikan warna tudung. Jadikan warna tudung. Jadi dekat situ kita akan lebih kontra lah. So kita tak nak warna-warna yang kita dah pakai dia punya warna tanah tu hitam, lepas tu kita pakai hitam. Selalunya macam tu. Orang kita memang suka warna tanah biru, dia ambil warna biru. Sebenarnya kita ambil warna yang paling sikit di baju kita, jadikan sebagai tudung. Ini applicable untuk hari raya lah. Kalau yang formal dan tak formal tu lain pula cerita dia. Okey lah, topik kita hari raya dulu Ya, hari raya tu sebab nak dekat raya kan. Kalau masuk topik formal nanti dia dah lain pula perbincangan kita hari ni. Betul. So, topik kita adalah hari raya. Okey, itu satu hal. Satu lagi macam contoh macam yang Fika kongsi tadi, memang ada setengah orang tu dia sesuai dengan warna yang tertentu saja. Betul. Tapi kadang kalau pemilihan baju warna yang bercampur, macam mana jadi tu? Contohlah kan, ada 3 colour sesuai untuk dia dalam design baju tu. Tapi ada contoh lagi 2 colour tak sesuai. Boleh ke buat pemilihan baju seperti itu? Boleh. Tapi make sure you dah tahu you punya palette lah. Contoh palette kita ada season. Which is dekat sini kita ada 4 season lah. Okey. Colour pun ada season spring, summer semua tu kan? Yes, betul. So ini adalah winter, this is spring,
This is autumn, spring Tempat and tak summer. nampak. Cuba pusing depan sikit. Kamera tak nampak. Sini. Depan ni. Okey, ada 4 Yes, ada 4. So winter, Spring, autumn and summer. autumn and summer. Okey. So, untuk saya bagi tips sikit ya. Untuk yang warm undertone, okey, you kemungkinan adalah autumn ataupun spring. Oh, dia tak boleh dua-dua sekali. Boleh mungkin second colour you. Faham. I mean your second option. Tapi kita still kena check you punya value, contrast and intensity you lah. Maksudnya tahap keterangan warna, kekusaman warna you macam mana. So kalau you cool undertone, you might be winter or summer. Jadi dekat sini kita dah memang ada palette tu untuk season. So jadi tak payah pening-pening. Just hafal je lah warna palette you. Faham. Yang kain banyak-banyak ni cuma untuk menentukan you warm ke cool kan? Yes, untuk buat test. Lepas tu bila dah decide and then we know which category we are dalam 4 kategori ni lah. Faham? Okey, dalam satu keluarga tu kan, kan mungkin ada 2-3 orang anak perempuan. Boleh jadi ke 2 warm, 1 cool, 1 warm, cool, bercampur kan? Tu selalu satu keluarga tu, yelah contoh kalau buat colour analysis kan, it's going to cost a bit. You know, kadang-kadang kalau contoh kakak je dah buat, perlu tak adik-adik je buat kod lah, dia sama undertone ke atau boleh jadi berbeza ke? Dia kemungkinan besar boleh sama tapi boleh berbeza. Contoh dia mungkin sama undertone tapi lain value. Tahap keterangan dan kecairan ataupun kegelapan warna tu berbeza setiap orang. Sebab takkan satu family tu semua warna kulit sama. Skin tone sama. Still dia kena buat dia punya colour analysis jugalah. Cumanya kalau contoh parents mak warm, bapa cool, anak kemungkinan boleh neutral atau more lead to cool atau more lead to warm. Oh, neutral pun ada juga? Ya, neutral ni tengah-tengah tapi dia mesti kena ada satu berat sikit lah. Mesti kena ada berat juga. Dia tak ada macam macam tu. Kalau contoh tadi Fika kongsi ada, yelah kadang-kadang kita kat Malaysia kan matahari banyak. So ini terdedah dengan sun rays, UV dan sebagainya. So itu akan mempengaruhi warna kulit you kan? Yes, warna kulit yes, but undertone tidak. Oh, so walaupun contoh you getting tanner because you know exposure daripada UV, so undertone colour itu mesti palette mesti sama lah sebenarnya. Oh, dia takkan merubah you punya struktur kulit. Faham. Sebab dia memang dah dalam di kita punya pigment tu. Okey, ni kita dah rangkumkan secara ringkas bagaimana sebenarnya pemilihan warna yang anda boleh buat untuk hari raya nanti. Ringkas ni itulah kita boleh tengok vein kita ataupun apa lagi, banyak lagi lah yang dikongsikan oleh Fika tadi kan. Ini kesempatan kita. Terima kasih Fika cerita hari ini. Sama-sama. Secara ringkas untuk membantu penonton Saat Pagi Malaysia, terutama wanita di luar sana untuk kelihatan lebih menawan dan juga berketerampilan cantik menjelang Hari Aidilfitri nanti. Baik, seterusnya kami nak bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini. Silakan.